InsyaAllah pada malam yang mulia ni kita sambung muzakarah pengajian kitab tafsir Nurul Ihsan daripada suratul Kahfi. Malam ini kita masuk ataupun kita akan muzakarah ayat yang ke-28 daripada suratul Kahfi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Sambungan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-27 ke bawah tu habis dah lah cerita berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Ini masuk kepada satu ayat yang Nabi SAW terima ataupun dapat wahyu daripada Allah. Allah kata apa? Wasbir, dengan lafaz fi'lul amri, sabarlah nafsaka, yang mana Allah sebut sabarlah oleh kamu ya Muhammad akan diri engkau. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah olehmu ya Muhammad akan diri engkau serta segala mereka yang sembah mereka itu akan Tuhan mereka itu dengan pagi dan petang. Jadi siapa dia golongan yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang menyembah Allah pada pagi, siang hari dan pada waktu malam. Ayat ni dia berkisarkan tentang berkenaan dengan ahli suffah. Ahli suffah ni orang-orang yang duduk di beranda rumah Nabi. Mereka-mereka yang tidak ada rumah, tidak ada harta, tidak ada anak beranak. Jadi mereka ni dipanggil sebagai gelandangan lah. Sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai gelandangan. Lalu mereka ni duduk di beranda rumah Nabi. Kalau kita masuk Masjid Nabawi tu, sebelum kita nak masuk Raudah, tengok di sebelah kiri. Raudah dekat dengan mimbar dan mihrab Nabi tu, ada di sebelah kiri tu, dia buat pagar daripada emas. Pagar adalah sekat lutut. Ada dilikung. Itulah suffah ataupun beranda rumah Nabi SAW. Dan mereka duduk situ tu dipanggil ahli suffah. Antara mereka yang daripada kalangan ahli suffah ni ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia duduk di beranda rumah Nabi, dan apa sahaja yang ada makanan lah sebagai contoh dalam rumah Nabi, kalau ada lebih Nabi akan hulur lah kepada pokok dia ni ahli suffah. Sebab tu Abu Hurairah ni dia tak giman dah, dia duduk di beranda rumah Nabi dan dialah antara orang yang paling banyak merawikan hadis. Walaupun Abu Hurairah ni dia masuk Islam dah lewat. Abu Hurairah ni dia masuk Islam pada tahun 8 Hijriah dah. Maksudnya dia tak lama lah dengan Nabi. Tahun 10 Hijriah tu, masuk tahun ke-11 tu Nabi SAW wafat. Tapi dia lah yang paling banyak merawikan hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawasanya moga dia ni kan duduk di beranda rumah. Duduk di beranda rumah. Jadi kalau kita lah sebagai contoh, orang duduk di beranda rumah kita, ramai. Gapo perasaan kita? Gapo perasaan kita? Tak kira serabut. Serabut dah. Kita nak tidur bunyi pok dia buah. Nak hambak tak gamuk. Jadi Allah nak rayak puak-puak yang duduk di suffah ni, dia bukan orang biasa. Mereka ni orang-orang yang cukup istimewa lah di sisi Allah. Kerana mereka ni tidak lain tidak bukan, mereka ni duduk zikir, sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebut sini, yakni mereka mengkehendaki mereka itu akan wajah Allah semata-mata dengan ibadat itu. Yakni daripada tahlil yang disebut dalam Nurul Ihsan ni, dan tasbih dan tahmid dan sembahyang, puasa, zakat dan sedekah. Jadi puak-puak dia ni duduk situ, tu lah kerja dia. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala, duk puji Allah dari segi tahlilnya la ilaha illallah, tasbihnya subhanallah dan tahmidnya alhamdulillah. Dan mereka ni melazimi dengan solat-solat sunat. Dan mereka ni dah memang makan ni tak ada, puasa lah. Makan ni dah tak ada. Batu tak sabar, puasa lah. Begitulah kehidupan mereka ni yang berada di suffah. Yang mana semata-mata kerana Allah tiada lain.
Mereka itu segala fuqara, yakni ahli suffah, duduk di masjid Nabi SAW. Tiada bagi mereka itu perniagaan, dan tiada tanaman, dan tiada peliharaan, dan hanya lepas salat, sembahyang, dan menanti sembahyang waktu yang seterusnya, basah lidah mereka itu dan hati daripada sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah. Duduk di beranda rumah tu, bukan orang biasa, Allah nak ayat. Maksudnya mereka ni orang-orang yang istimewa di sisi aku. Sebab itulah kelaziman mereka. Mereka ni tak ada apa satu. Mereka ni tidak ada orang panggil bisnes, tak ada, tanaman, kebun-kebun tak ada, lepas tu binatang ternak tak ada. Hanya kerja mereka tunggu semaya ni, nak tunggu semaya pula. Dan di antara dua waktu solat tu, mereka hanya berzikir dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka ni orang-orang yang gelandangan, tapi dia tak nyusah kat orang. Dia tidak nyusah kat orang. Itu yang kerja dia. Dan mereka memudahkan cara untuk orang nak bersedekah. Biasanya orang makan ni lah. Dan ada daripada kalangan ahli suffah ni, ada yang duduk tak lama, duduk sebentar. Sahabat ni pun heret, wih hijau. Lepas pada tu ada sahabat ni heret, lepas tu buat hijau. Dan ada yang orang tawar bini, nikah, murah rezeki. Sebab tu ada sahabat ni, dia susah, dia mari jumpa Nabi. Nabi suruh nikah. Bila nikah murah rezeki. Jadi kita ni, kau nikah kau susah buat apa? Kau nikah kau payah. Sampai tu istilah dah. Baik, tak ada pitih daripada sakit kepala. Sakit kepala baru kata ni. Jangan main. Ada satu kisah kan. Tu lelaki ni sakit kepala dah. Bini tanya teman kau, dok sakit kepala. Dah, duduk sementara nak belemah. Tengok orang tukar kereta, nak tukar kereta. Tengok orang cat rumah. Raya lasir tiap tahu tukar. Baju pula daripada anak natu cucu ni sedondong berlaku. Dia tu lelaki hok jawab tepi pitih ni, tak ingat nak beli. Lah raya pakai baju pagoda. Anak natu dia cucu ni sedondong berlaku. Allah, dia abah tak ingat beli. Biarlah abah pakai black lah raya ni. Sakit kepala. Jadi gula orang sakit kepala. Bini ni tak faham. Jadi tanya apa abang sakit kepala. Tak apalah, sudut carah nyak-nyak sudahlah. Jadi bini dia pun doa, ya Allah, engkau sembuhkanlah suami aku, ya Allah. Engkau hilangkanlah punca sakit kepala suami aku ni. Engkau hilangkanlah punca penyebab utama sakit kepala suami aku ni. Amin. Duk mata dia mati. Dah dia suruh hilangkan punca suami sakit kepala mati. Dia minta gitu dengan Allah. Punca suami dia sakit kepala ni, isteri dia. Dia pun doa, ya Allah, dia tak tahu hilangkanlah punca sakit kepala suami aku ni. Tak. Hilang dia mati kat hilang. Cerita ni. Apa jadi lagu tu Zaman Nabi, bila orang mari jumpa Rasulullah, Nabi suruh nikah. InsyaAllah bila mun nikah rezeki murah. Orang kita kalau nikah kau sesak apa apa? Cari diri dia. Apa perbezaan? Ada zaman Nabi lain, zaman kita lain. Maksudnya niat, tujuan. Sebab tu Nabi kata innama a'malu binniyah. Dan Imam Syafi'i pun ayat ada al-qasdu muqaranatu lil fi'li. Tiap-tiap niat ataupun apa yang kita qasad tu muqaranatu lil fi'li, dia kena beriringan dengan niat. Jadi bila beriringan dengan niat, tu Allah bunyi. Sebab tu Allah kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang tu dia berhijrah kerana tujuan dunia ataupun dia nak cari bini. Sebab ada orang yang hijrah keluar daripada Mekah nak pergi Madinah, nak pergi cari bini. Nabi kata kalau mugi dengan tujuan tu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hatu amu boleh. Hatu amu boleh deh. Sabit tu bapa kalau kita timbul ke isu zaman Nabi, bila susah Nabi suruh nikah, jadi murah rezeki, lepas tu senang. Bapa zaman kita ni kau nikah kau sakit kepala, kau nikah kau sakit kepala. Kena cek balik apa sebab dan apa tujuan tu dia. Baik. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau paling dua mata engkau dari lihat mereka itu. Kepada lihat orang kaya-kaya, yakni engkau kehendaki akan perhiasan hidup dunia itu.
Maksudnya bila tengok orang-orang lagu ni jangan kita alihkan pandangan. Ini pesanan Allah secara umum lah. Maksudnya nak suruh Nabi ni layan juga ahli suffah ni. Jangan layan orang yang kaya-kaya saja, yang mana kita tengok dengan sebab perhiasan-perhiasan yang ada pada dia. Ada perhiasan-perhiasan yang ada pada dia. Jangan lagu tu. Maksudnya setiap pandangan kita layannya tu mestilah kena adil, kena sama. Ni biasa. Kadang-kadang kalau kita pergi orang ni kan, kalau dia belaga dengan orang tu kan, macam-macam kalau lah dia orang makan, dia jemput belakang ustaz pergi, hok mari dengan masjid pun pergi, hok mari dengan motor pergi. Hok mari dengan masjid, dia wis sekut dah dating. Hok mari dengan motor ni wis sekut dah supik. Apa dah? Jangan buat gitu. Tu adil. Sebab tu Allah kata wala ta'du'inaka 'anhum, jangan kamu palingkan mata kamu, pandangan kamu tu kepada mereka-mereka yang ni ahli suffah ni. Semata-mata kamu palingkan kepada orang-orang yang kaya kerana sabit daripada perhiasan yang dia ada tu. Macam ada tu. Tengok kepada apa yang dia pakai, apa yang dia ada berbanding dengan orang ni. Orang ni gapo je ada ni. Jadi kita pun ada juga lagu tu. Orang panggil double standard. Double standard. Kalau berlaga dengan orang tu gap bui gula. Kalau tak berlaga dengan orang tu, tisu pun tak bui. Kalau tak berlaga. Tak usah lagu tu. Ni teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita baca asbabun nuzul. Kalau tengok asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Ada sebab-sebab turunnya satu ayat. Contohnya surah Abasa. Abasa wa tawadda an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. Allah ayat. Ayat ni turun kerana satu peristiwa Nabi ni sedang layan orang musyrikin. Orang musyrikin yang bangsawan. Dia mari jumpa Nabi, dia tanya Nabi lah. Tiba-tiba mari seorang sahabat buta, nama Abdullah ibn Maktum. Dia buta. Jadi dia ni orang buta kan, tengok Nabi duk buat tu, dia pun pergi pegang tangan Nabi, pegang bahu Nabi. Ya Rasulullah, aku nak tanya benda. Menyebabkan Nabi tengok kepada dia dengan muka yang masam. Sebab dia orang buta. Hak depan ni orang yang bangsawan lah. Daripada situ Allah tegur Nabi, abasa wa tawadda. Jangan sekali-kali kamu memasamkan muka kamu. An ja'ahul a'ma, bila mari kepada kamu seorang yang buta. Allah sebut a'ma tu buta tu. Abdullah ibn Maktum tu Allah sebut dalam Quran. Watak dia, posisi dia tu Allah sebut. Jadi hak Nabi duk kecek ni dengan orang Quraisy ni, orang bangsawan ni, kecek bincang panjang lebar, tak masuk Islam pun dia. Tak masuk Islam. Tapi hak ni hak Islam dah ni, mari nak tanya Nabi. Jadi Allah tegur waktu tu juga. Jadi daripada situlah, bila mana Nabi tengok Abdullah ibn Maktum masuk masjid, Nabi akan diri. Nabi akan pimpin dia. Orang tanya, ya Rasulullah, apa istimewa kakak ni? Siapa pimpin gini mu? Dia kata, dengan sebab orang ni lah Allah tegur aku. Siapa peranan watak dia tu Allah sebut dalam Quran, anja'ahul a'ma. A'ma ni orang buta. Siapa dia? Abdullah ibn Maktum. Sebab tu Allah ayat sini bahawasanya dari segi layanan kita tu, dari segi layanan kita tu jangan ada double standard. Di pak bawah orang mari dengan kereta besar, kita sambut mari dengan Velfire ke. Kalau zaman dulu kat mari dengan Pajero, kita tunggu pintu tu mari dengan Pajero. Orang kampung mari dengan basikal ni tak cara. We pula kau orang hak mari dengan basikal ni lauk hak lebih. Nasi kau tak habis, kerok-kerok. Dia kata tak apalah, dia mana we kita ambil. Pasal rumah hitik ada, sekati ada, beruk ada. Kita jamu belakang ada. Lauk-lauk tu tak habis, we kau sekati. Kerok-kerok nasi, we kau beruk. Lip beruk makan. Tak apalah kata. Lawak kau tu nasi kita. Janganlah betul deh. Biar ada orang panggil jangan ada double standard tu. Ataupun jangan ada dia panggil kasta-kasta ni tak silap. Baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan jangan engkau ikut mereka itu yang telah lalai hatinya, yakni hati mereka-mereka daripada ingat kepada kami. Dan 'an dhikrina, yang mana ingat kepada kami, yakni ingat kepada Allah. Dan yang mana mereka ni wattaba'a hawa, yang ikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Dan adalah kerajaannya itu melampaui hukumannya.
Dan yang mana orang-orang lagu ni dari segi sudut pertimbangan tak ingat kepada Allah dan dia ikut kepada hawa nafsu dia, akhir sekali dia ni digolongkan sebagai orang yang melampau. Maksudnya dia dah lepas ataupun dia dah lakar batas-batas agama ni. Dia tak ingat kepada Allah ni. Allah ni apa tu, agama ni dia ada garis panduan dia. Kita nak berhibur ke, kita nak buat apa saja, dia ada garis panduan dia. Jangan langkau dan jangan melepasi batas-batas agama ni. Kerana apa? Kerana bila melepasi batas-batas agama ni dan turut kepada hawa nafsu, bahawasanya orang ni ataupun individu lagu ni dia dah dikira sebagai orang-orang yang melampau. Baik, sambungan daripada ayat ni lagi, dia ada cerita yang mana kisah daripada Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ni dan segala sahabat saing-saing dia lah datang kepada Nabi dahulu daripada Islamnya, dan pada sisinya ada fuqara. Dia Uyainah bin Hisan ni sebelumnya masuk Islam, dia jumpa Nabi, dan ketika dia buat dengan Nabi ni ada fuqara ahli suffah dengan pakaian yang kena peluk dan berbau. Biasa orang-orang yang duduk suffah ni dia baju tak ada, dia pakai baju tulur. Maka kata Uyainah, kami ni orang besar. Dan sekiranya kalau kami ni Islam, nescaya Islam habis orang. Ini ayatnya bahawasanya dia ni ada pengaruh. Tujuan dia ni dia nak hambak ahli sufah ni lah. Tak usah duduk dekat dengan dia. Tiada menegak Islam kami melainkan busuk mereka itu dan jauh mereka itu daripada engkau. Dia kata, ni yang kata saya masuk Islam ni tengok ni orang-orang lagu ni. Kata dia. Kata dia. Dan atau kami satu majlis mereka itu, yakni satu majlis, maka cenderung Nabi kepada perkataan itu kerana gemar kepada Islam mereka itu. Datang firman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Lalu turunlah ayat ni yang mana Allah Subhanahu wa taala kata jangan ikut mereka-mereka yang hati mereka lalai daripada mengingati kami, dan daripada ikut mereka yang cenderung kepada hawa nafsu. Macam Uyainah bin Hisan ni lah, sebelum Allah tegur dia ni, maksudnya dia amalkan double standard. Dia kata kami ni orang-orang bangsawan ni yang duduk rapat dengan kami, duduk jauh sikit. Sebab kalau kami Islam ni, bukan kami seorang yang Islam, ramai akan masuk Islam. Nak ayat gitu. Nak ayatnya ramai akan balik sama-sama dengan dia. Dia ni ramai penyokong. Daripada sinilah Allah nak tegur turunnya ayat ni. Dan setelah itu sungguhnya telah Islam Uyainah, dan daripada situ dia sedarlah bahawasanya hak selama ni perkataan dia, percakapan dia tu tak betul. Tak betul. Jadi daripada sini Allah Subhanahu wa taala tegur. Kita pergi lagi ayat yang seterusnya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Ini pun ayat yang mana amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbentuk amaran. Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah ya Muhammad bahawasanya al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu adalah daripada Tuhan kamu. Yakni ayat-ayat Al-Quran, wahyu-wahyu yang turun ni adalah suatu petunjuk kebenaran, dan dia daripada Allah. Dia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila ayat Quran turun, dia mengatasi ataupun dia orang panggil melampaui dari segi sudut pujangga-pujangga dan sastra-sastra bahasa Arab. Sebab ayat-ayat Quran ni ibarat-ibarat yang Allah bawa tak pernah tergambar di kepala otak penyair-penyair orang Arab. Seperti yang Allah sebut sebelum ni, Allah sebut apa? Idza syamsu kuwirat, ataupun Allah sebut dalam Quran, idza samaa'u fatarat. Dan apabila langit ni fatarat, kami soyok. Kami soyok. Sama tu langit selapis. Kalau samawat ni langit yang 7 lapis. Tapi Allah soyok langit ni. Langit pertama ni Allah soyok. Adakah langit kedua, ketiga, keempat Allah tak soyok? Soyok juga. Cuma Allah rakyat kepada kita ni langit yang kita nampak je. Esok-esok hak mana aku soyok ni, langit kamu nampak. Hak nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu tak nampak. Soyok juga. Maksudnya ibarat ni pandangan kita terbatas. Allah nak ayat, mu tak nampak atas, mu nampak depan matamu je. Dan kami akan soyok langit ni fatarat, seumpama mu duk soyok roti tiap-tiap pagi. Tinggi bahasa dah. Menyebabkan orang Quraisy bila dengar langit soyok, besar-besar langit terduduk, dan mereka kata ini bukan perkataan Muhammad ni. Ada yang lebih agung lagi yang berkata-kata sedemikian, yakni Allah.
Nah, idza syamsu kuwirat, dan apabila kami lipat ataupun kami lipat matahari. Besar-besar matahari itu Allah lipat. Jadi tak terfikir dengan gambaran ataupun dengan bayangan dari segi sastra bahasa Arab. Nak ceritanya ini bukan perkataan daripada Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah kalau kita belajar sastra Melayu kan. Kita belajar sastra Melayu kan. Kalau puisi-puisi, sajak-sajak ke, pantun-pantun ke, biasanya dinisbahkan ibarat tu biji selasih, bunga kenanga. Ada orang guna ibarat-ibarat dah. Apabila bintang belah-belah dua, apabila bulan gemerlapnya cahaya, jaranglah orang guna. Ataupun bulan ni kami kenyik buat penjepu, kami penjepu bulan. Ada? Tak ada. Sebab yang mengibaratkan ataupun yang mensastrakan bahasa ni manusia. Tapi bila Allah yang mensastrakan bahasa, dia melampaui daripada akal ataupun fikiran manusia. Sebab tu orang Quraisy bila dia dengar Quran, dia bocah tak. Dan mereka yang tengok orang masuk Islam ni, dia kata apa? Muhammad sahir. Muhammad ni tukang sihir. Sebab apa? Sebab bila orang jumpa dia, bila dengar dia mengajar, akhir sekali akan ikut dia. Akan terpesona dan akan kagum dengan apa yang Nabi SAW bawa. Sehingga orang-orang musyrik ini, mereka rasa mereka terhina. Nabi tak pernah berkata tokong dia gini-gini. Tak ada. Nabi tak kaji pun ayat. Tokong ni duduk saja, kena hari makan ni, kena jerit depan dia, kena telanjir depan dia. Gapo dia boleh bui? Nabi tak pernah ayat pun gitu. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab ni dia terasa. Dia kata, Muhammad ni dah tinggal agama nenek moyang dia, dan akhir sekali Muhammad ni dah hina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang. Nabi tak pernah hina. Cuma Nabi kata sembah Allah, tu je. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala, sembah darah. Tak perlu kepada perantaraan patung-patung. Allah Subhanahu Wa Taala sebut faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bahasa mudah, barang siapa yang nak beriman, Allah kata fadhal, sila. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak kufur pun Allah kata sila, fadhal. Mu beriman kepada aku pun tak rugi, mu kufur kepada aku pun tak rugi. Sebab tu kita belajar tauhid kan. Dia ada sifat mumkinat ataupun sifat harus kepada Allah. Biasa dalam faridah ke, dalam Zahratul Murid ke, biasa guru-guru akan syarah dah. Maksudnya tak apa di sisi Allah kalau Allah nak masuk ke orang yang taat ke dalam neraka dan nak masuk ke orang yang buat maksiat dalam syurga. Tak ada apa-apa pun di sisi Allah. Allah boleh buat dan tidak salah di sisi Allah. Cuma Allah dah janji dah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Tapi kalau Allah nak buat pun tak ada apa-apa. Cuma Allah janji dah. Allah kata dia tak buat gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Inna wa'dallahi haqq. Dan Allah ayat dah bahawasanya janji aku ni adalah janji yang benar. Tapi Allah ayat dah, mu nak beriman, sila. Fadhal. Tak rugi pun di sisi aku. Bukan kata mu sembah aku, mu taat pada aku ni menyebabkan kuasa Allah kau besar. Kau kuat. Tak ada apa-apa. Dan siapa nak kufur pun Allah kata sila, fadhal. Mu kufur kau, mu neraka kau, bukan kata kuasa Allah ni kurang dah. Cuma Allah bagi amaran. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Ni warning daripada Allah. Bahawasanya telah kami sedia bagi segala orang yang zalim itu api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang mana keliling dengan mereka itu oleh satu lingkungan. Maksudnya dalam neraka ni bukan kata neraka ni ada tempat yang lahum. Sini api, sini tak ada api. Kita pakai beripung di tempat api tu. Maksudnya keliling belakang, mungkin mana pun api belakang. Supaya kita banjir kan. Banjir gitu dah. Litah dia. Paling tidak kita punggah-punggah bagai. Ada juga tempat kita beralih, tak ada air. Kalau kawasan tu, sekolah tu ada air dah. Mungkin setelah tingkat 1 je, 2, 3, 4 tu boleh duduk lagi. Maksudnya ada tempat selamat. Tempat tak kena air kalau banjir lah. Tapi dalam neraka ni tak gitu. Bukan kata api bau ni, kita hungkang naik atas gunung lah. Gunung pun pandang. Gunung api tu pun gunung daripada apa tu dalam neraka pun api juga. Allah ayat. Ini warning bagi mereka-mereka yang kufur. Dan Allah sebut lagi sekali dah. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka ni hak dalam neraka ni yastaghithu yughathu bima', mereka ni minta tolong, minta hajat dengan Allah, yughathu bima', yang mana mereka ni nak minum air. Dalam neraka ni nak minum air. Allah beri. Allah beri. Ada air dalam neraka, bukan kata tak ada. Ada. Kalmuhli yashwil wujuh. Yang mana bila air tu sapa, Allah bubuh dalam bekah.
Allah bubuh air ni dalam bekas, nak minum, tok muka tu hangus muka. Wap daripada air hok ahli neraka minta tu dah ada bekas dah. Dah ada makuk kau, dah ada gelas kau dah. Tok muka nak minum tu hangus muka. Hangus muka. Bukan sejuk. Bukannya panas dah, hangus muka. Masya-Allah tabarakallah dah. Allah kata bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan itulah sejahat-jahat tempat. Allah ada. Tak ada minum air dah. Baru hangus muka. Kalau masa kita duduk ngaji Mesir dulu, Mesir sejuk. Mesir sejuk lah. Bangun subuh. Dengan mata-matanya kayanya, kecil dia. Kecil cakung atas latar tu. Mula latar sejuk kan? Berasak latar. Nak ayat-ayat yang kecil tu. Beruat atas muka, buka dia panas ni. Allah gani. Muka masa tu, baru siapa tak tahu kau. Nak ayatnya, lekat muka tu, buat air kecil. Tapi kalau dalam fiqh, dikira mutanajis tu, kalau baju kita kan, kena wap-wap lagu tu, ataupun dalam fiqh disebut asam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, apa yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk daripada diri kamu sendiri. InsyaAllah pertemuan yang seterusnya kita sambung ayat innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.